Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Khairul Bashar dari kelas PAI 2 dan pada hari ini saya akan bentangkan pembentangan yang bertajuk KBIT iaitu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Apa itu KBIT? KBIT ialah kemahiran dan keupayaan seseorang individu untuk membolehkan dirinya berfikir secara kreatif dan inovasi dalam memberi jawapan. Okey, seterusnya kita lihat pada inisiatif yang pertama iaitu kurikulum dan pentaksiran di mana terdapat 3 gelombang utama dari tahun 2013 sehingga tahun 2025. Dan pada gelombang pertama diwujudkan KBIT itu ialah menambah soalan pemikiran aras tinggi, mengurangkan kepadatan mata pelajaran teras mengikut penanda aras antarabangsa, pelaksanaan latihan dan program I-Think dan penyediaan bahan KSSR. Dan seterusnya pada gelombang kedua telah dilaksanakan program IB iaitu program pra-universiti yang mempunyai disiplin yang ketat. Itu Diploma International Baccalaureate. Pada waktu itu juga KBIT ialah semakan KSSM dan KSSR. Seterusnya 80% soalan pemikiran aras tinggi, co-curriculum dan khidmat masyarakat dan yang terakhir peningkatan pendidikan Islam dan moral. Dan pada gelombang yang ketiga, KBIT ialah semakan KSSR dan KSSM serta pentaksiran. Okay, seterusnya, ini adalah 6 aspirasi murid yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah yang pertama, etika dan kerohanian. Yang kedua, kemahiran dui bahasa. Yang ketiga, identiti nasional. Yang keempat, pengetahuan. Yang kelima, kemahiran memimpin. Dan yang terakhir, kemahiran berfikir. Okay, kita pergi pula kepada perubahan KBIT dari setiap aspek. Yang pertama, dari aspek kurikulum, iaitu KSSR dan KSSM. Seterusnya, kita pergi kepada perubahan dalam pedagogi dan juga disokong dengan Bina Upaya dan Sumber, iaitu KBKK. Yang kedua, program I-Think, iaitu peta pemikiran. Seterusnya, teknik menyoal. Teknik menyoal ini juga terdapat beberapa teknik penyoalan KBIT di dalam kelas. Antaranya cara murid-murid memahami, cara murid menilai dan sebagainya. Galakkan murid menyoal yang memerlukan pemikiran aras tinggi iaitu kenapa, bagaimana. Okay, seterusnya peta minda. Seterusnya banding beza. Dan yang terakhir 6 thinking hats. Okay, seterusnya kita pergi kepada perubahan dalam pentaksiran iaitu sebanyak 30% soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat. Okay, dan seterusnya pergi kepada murid. Apa yang murid akan dapat iaitu murid akan dapat membuat keputusan, menyelesaikan masalah, menginovasi dan mencipta. Dan seterusnya penilaian peringkat kebangsaan iaitu PBS. PBS ialah peperiksaan iaitu PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah. Okay, seterusnya UPSR, PT3, SBM, STPM ataupun STAM. Okay, yang terakhir kita pergi kepada penilaian peringkat antarabangsa iaitu TIMSS dan PISA. Okay, seterusnya pelaksanaan KBIT dalam bilik darjah iaitu melalui perubahan dalam kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Perubahan dalam aspek kurikulum iaitu ditulis secara eksplisit dan
dalam dokumen kurikulum. Seterusnya, pedagogi, pelbagai strategi PDP yang menerapkan kebat seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan inkuiri. Dan yang terakhir, pentaksiran, iaitu soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat, iaitu 40% UPSR dan 50% SPM tahun 2016. Dan perubahan ini juga disokong oleh co-curriculum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya dan juga sumber. Pada pentaksiran akhir iaitu dari peringkat sekolah ialah PBS, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah, dan kita pergi pada peringkat kebangsaan iaitu UPSR dan SPM, dan penilaian peringkat antarabangsa ialah TIMMS dan PISA. Okay, seterusnya kita lihat kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif iaitu KBKK, dan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. KBKK ialah memberi fokus kepada kemahiran berfikir kritis dan kreatif ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Seterusnya, metakognisi dan penekanan dalam kurikulum pedagogi. KBAT pula ialah kesinambungan kepada KBKK, memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Dan penekanan dalam kurikulum pedagogi, pentaksiran, co-curriculum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber. Okay, baik. Kita lihat. Definisi KBAT adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Seterusnya, kita pergi kepada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom iaitu Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950-an. Ia adalah satu hierarki 6 peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar. Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran. Semasa 1990-an, Lauren Anderson telah membuat penambahbaikan pada taksonomi asal. Baik, seterusnya kita masuk kepada pendapat daripada Bloom dengan Anderson. Belum menekankan pemikiran daripada pengetahuan selepas murid-murid tahu, mereka perlu faham. Selepas mereka faham, diorang akan mengaplikasikan. Selepas mengaplikasikan kefahaman yang diorang tahu, diorang akan analisis tentang pengetahuan mereka. Kemudian barulah berlakunya sintesis dan penilaian. Tapi pada pendapat Anderson, ia lebih ringkas. Mereka akan diberitahu oleh guru, kemudian mereka akan mengingat, kemudian lepas diorang ingat, baru diorang faham. Maksudnya diorang menerima dengan mengingat, kemudian baru diorang faham tentang benda tu dan diorang akan aplikasi. Kemudian lepas diorang dah aplikasi, dah buat depan mata, baru diorang akan menganalisis. Lepas diorang analisis tentang pengetahuan yang diorang ingat tadi, diorang akan menilai, barulah menghasilkan sesuatu ciptaan. Kemudian taksonomi Bloom semak semula. Kemahiran aras tinggi, kita mula daripada bawah lah. Daripada bawah iaitu mengingati, remembering. Dia mengingat semula maklumat, mengenal, menyenaraikan, mencirikan, menamakan dan melabelkan. Kemudian lepas diorang ingat, diorang akan memahami, menerangkan. Diorang memahami tu akan menerangkan idea dan konsep, interpretasi, meringkaskan, prafasa, mengkelaskan dan menerangkan. Kemudian lepas diorang faham dan diorang ingat, diorang akan apply, diorang akan aplikasikan. Macam mana diorang aplikasikan adalah menggunakan maklumat dalam situasi serupa.
melaksana, mengira ataupun menggunakan sesuatu formula. Kemudian lepas diorang dah apply, diorang akan analisa. Macam mana diorang analisa? Murid akan mencerkinkan maklumat bagi meneroka kefahaman dan hubungan antara pengetahuan diorang tu dengan kefahaman. Kemudian diorang akan membanding, mengurus, menyoal siasat, mencari maklumat. Kemudian lepas diorang analisa, diorang akan menilai. Menilai tu macam mana? Justifikasi keputusan atau tindakan, menyemak, membuat hipotesis, mengkritik, membuat eksperimen dan menilai. Kemudian lepas diorang menilai, barulah diorang akan mencipta sesuatu perkara, iaitu menjana idea baru, produk atau persepsi terhadap sesuatu mereka cipta, membina, merancang, menghasilkan dan mencipta. Seterusnya, ciri-ciri item kebat. Ciri-ciri item kebat, stimulus. Stimulus tu adalah menggunakan stimulus secara ekstensif, iaitu contohnya guru menggunakan petikan ataupun gambar rajah ataupun graf untuk menjana kemahiran inference dan penakulan kritis daripada murid. Kemudian kita tengok kepada pelbagai tahap ataupun aras pemikiran murid. Macam mana kita nak tengok, iaitu kita mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Seterusnya kita tengok kepada konteks yang baharu, konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Bertujuan untuk apa? Merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Seterusnya kita tengok kepada situasi sebenar dalam kehidupan harian, iaitu guru akan mencabar murid untuk selesaikan satu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin. Seterusnya, item tidak akan berulang. Item yang digunakan oleh guru mestilah pelbagai ataupun berbeza setiap tahun melangkau bahan buku teks untuk mewujudkan sistem yang baharu. Okey, kita tengok kepada mengingat. Kata kerja yang boleh digunakan, contohnya kita memberitahu, kita senaraikan, kita minta murid senaraikan, atau awak kena gambarkan, awak kena tulis, awak kena cari. Okey, contoh soalan, apakah yang berlaku selepas? Ataupun berapa banyak sekian-sekian. Ataupun kita cakap siapakah isteri Nabi Muhammad? Ataupun namakan ibu Nabi Muhammad. Kita boleh katakan macam tu. Contoh aktiviti yang kita boleh buat adalah kita minta murid buat satu senarai tentang contohnya tolong beri saya satu senarai nama isteri-isteri Nabi, macam tu. Okey, kalau memahami, kata kerja yang boleh digunakan adalah kita menerangkan, saya akan menerangkan kepada awak semua, begitu. Ataupun kita menggariskan ataupun kita ajak murid berbincang tentang sesuatu situasi. Contoh soalannya, nyatakan dalam perkataan sendiri. Maksudnya awak nyatakan dalam perkataan awak apakah pelajaran yang awak belajar pada hari ini. Ataupun kita boleh nyatakan apakah perbezaan antara air yang bersih dengan air yang terkena matahari. Contoh aktiviti yang kita boleh buat adalah cari atau lukis gambar yang menerangkan sesuatu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Lepas tu kita dalam mengaplikasi. Kata kerja yang boleh digunakan adalah menyelesaikan, menunjukkan, menggunakan, membuat ilustrasi. Contoh soalan yang kita boleh gunakan, tahukah awak tentang peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Bagaimanakah ia boleh berlaku? Macam tu. Contohnya aktiviti yang kita boleh buat, bina sebuah model yang akan menunjukkan bagaimana ia berfungsi. Contoh, tajuk tawaf kita buat replika Kaabah. Lepas tu kita minta untuk murid menceritakan bagaimanakah tawaf itu berlaku. Okey, kalau analisis, kata kerja yang boleh digunakan adalah membezakan, menilai, membanding, menyiasat. Contoh soalannya, apakah hasil lain yang mungkin awak akan nampak bila awak buat sekian macam tu. Okey, ataupun kita boleh cakap kenapa perubahan boleh berlaku apabila
sesuatu apa, mungkin kita boleh cakap macam ni, apakah perubahan, bagaimanakah perubahan sesuatu hukum boleh berlaku apabila pakaian terkena najis, macam tu. Okay, contoh aktivitinya kita bina sebuah soal selidik untuk mengumpul maklumat, ataupun kita reka sebuah iklan untuk satu produk, ataupun kita boleh bina sebuah carta alir yang mempunyai peringkat kritikal. Okay, seterusnya menilai dan mencipta. Menilai kita boleh mengadili, memilih, memutuskan, membenarkan ataupun membahas. Murid boleh berbahas. Contoh soalannya, adakah terdapat satu penyelesaian yang lebih baik untuk apa-apa-apa, ataupun adakah anda mengesyorkan kita berbuat sedemikian. Minta maaf. Okey, contoh aktiviti yang kita boleh buat, kita sediakan satu senarai kriteria untuk menilai, untuk menilai pada diri murid tu. Okey. Lepas tu mencipta, kata kerja yang boleh digunakan adalah mencipta, mereka, mengarang, meramal, merancang, membina. Contoh soalannya, adakah anda boleh mencipta sesuatu penyelesaian untuk ketika air tiada. Jadi mungkin murid boleh cakap, kita gunalah tanah, macam tu. Tanah tu takkan kita nak ambil dekat luar rumah kan. Itulah terjadinya ciptaan bedak untuk tayamum. Okay, contoh aktiviti yang kita boleh buat, cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu, ataupun reka bentuk sebuah bangunan untuk menempatkan kajian anda. Okey, contoh soalan kebar dan kebat, apakah ketumpatan bungkah X? Itu untuk soalan kebar lah. Apakah ketumpatan bungkah Y? Perihalkan keadaan bungkah X dan Y di dalam air. Tapi kalau untuk kebat, berikan satu inference mengenai kedudukan bungkah X di dalam air. Ataupun kita boleh ramalkan keadaan bungkah Z di dalam air jika ketumpatan Z ialah 0.8 gram. Maksudnya kalau kebatnya lebih kepada kita perlu menekankan kemahiran kognitif murid lah. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih.